Salam sejahtera. Untuk khusus integriti dan anti rasuah di bawah Dr. Noor Chek Yeong, kumpulan kami Talibada Seksyen 103 akan membentangkan hasil tugasan kami, iaitu kes rasuah Ferdinand Marcos. Ini merupakan nama ahli kumpulan kami. Kes rasuah Ferdinand Marcos melibatkan 5 aspek utama: penyelewengan dana awam secara besar-besaran, penemuan aset haram bernilai $658 juta di Switzerland yang dirampas pada tahun 2003. Gaya hidup mewah Imelda Marcos termasuk koleksi lebih 1,000 pasang kasut, amalan kronisme di mana kontrak kerajaan diberikan kepada keluarga dan kroni, serta jumlah keseluruhan lebih $3.6 bilion aset haram yang telah dipulangkan kepada kerajaan Filipina. Kesemua ini menunjukkan bagaimana penyalahgunaan kuasa boleh membawa kepada keruntuhan integriti sebuah pemerintahan. Pengenalan kepada Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos merupakan Presiden Filipina yang memerintah dari tahun 1965 hingga 1986. Pada awal pemerintahannya, beliau dikenali sebagai pemimpin yang berwawasan dengan dasar pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang progresif. Namun, segalanya berubah apabila beliau mengisytiharkan Undang-Undang Tentera pada tahun 1972, menjadikan pemerintahannya bersifat authoritarian. Dalam tempoh ini, berlaku penyalahgunaan kuasa secara meluas, penindasan terhadap pembangkang, serta penyelewengan dana awam berskala besar. Kes rasuah Marcos menjadi salah satu contoh paling ketara dalam sejarah moden tentang bagaimana kleptokrasi dan kerakusan pemimpin boleh membawa penderitaan kepada rakyat serta merosakkan institusi negara. Latar belakang kes rasuah Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos memerintah Filipina dari tahun 1965 hingga 1986. Pada awal pemerintahannya, beliau dipuji kerana pembangunan infrastruktur dan dasar ekonomi yang progresif. Namun, selepas mengisytiharkan Undang-Undang Tentera pada tahun 1972, pemerintahannya berubah menjadi authoritarian dengan penindasan terhadap pembangkang, kawalan ketat ke atas media. Tuduhan dan penjelasan. Pertama, tuduhan penyelewengan dana awam. Dana kerajaan Filipina disalurkan ke luar negara melalui akaun bank rahsia, pelaburan hartanah dan pembelian barangan mewah. Marcos dan isterinya menggunakan kedudukan politik untuk mengaut kekayaan negara secara sistematik. Yang kedua, kleptokrasi dan penyalahgunaan kuasa. Marcos mengisytiharkan Undang-Undang Tentera pada tahun 1972, membubarkan dan memerintah secara authoritarian. Ini membolehkan beliau mengawal ekonomi dan institusi negara tanpa semak dan imbang. Dan yang ketiga ialah rasuah dan kronisme. Tuduhan terhadap Marcos memberi kontrak kerajaan dan keistimewaan ekonomi kepada kroni dan ahli keluarganya. Ini termasuk monopoli dalam kekayaan luar biasa, manakala rakyat biasa terus hidup dalam kemiskinan. Nama saya Kuan Zeling. Hari ini saya akan menjelaskan reaksi rakyat Filipina. Reaksi rakyat terhadap kes rasuah ini sangat besar. Dia ada 3. Yang pertama, revolusi kuasa rakyat 1986. Ketidakpuasan hati terhadap rasuah, kekejaman, dan pemerintahan kuku bersih. Marcos mencetuskan People Power Revolution pada Februari 1986. Jutaan rakyat keluar ke jalan raya di Manila
secara aman menuntut perubahan, menyebabkan Marcos dan keluarganya melarikan diri ke Hawaii. Yang kedua adalah kemungkinan terhadap Imelda Marcos. Imelda terkenal kerana gaya hidup mewahnya, termasuk memiliki lebih 100 pasang kasut, menjadi simbol ketamakan dan korupsi dalam kalangan elit politik Filipina. Ini mencontohkan kemarahan rakyat yang hidup dalam kemiskinan ketika itu. Yang terakhir adalah proses undang-undang dan pemulangan aset. Selepas kejatuhan Marcos, kerajaan Filipina dan komuniti antarabangsa melancarkan usaha untuk mendapatkan semula aset yang dicuri. Beberapa aset berjaya dirampas semula melalui Presidential Commission on Good Government (PCGG). Yang reaksi antarabangsa, negara-negara seperti Amerika Syarikat yang pernah menyokong Marcos mula menjauhkan diri selepas menentangkan Rusia dan pencabulan hak asasi. Kes ini menjadi contoh klasik dalam kajian tentang kleptokrasi, pemerintahan yang korup dan tamak. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang proses kehakiman. Pada tahun 1970, kecurigaan awam mula timbul mengenai Lasra Ferdinand Marcos. Pada tahun 1984, didapati banyak bukti yang menunjukkan Ferdinand Marcos menyalahgunakan kuasanya. Pada tahun yang sama, Kongres AS mula mempersoalkan sumber kekayaan Ferdinand Marcos. Pada tahun 1986, selepas Ferdinand Marcos diulingkan dan melarikan diri ke Hawaii, kerajaan Filipina secara rasmi mengesahkan rasanya dan menubuhkan Presidential Commission on Good Government untuk memulakan tindakan undang-undang. Pada tahun 1989, Ferdinand Marcos meninggal dunia. Oleh itu, beliau tidak pernah disabitkan secara rasmi atau dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Keputusan mahkamah. Yang pertama, didapati kelakuan Lasra. Ferdinand Marcos meninggal dunia pada tahun 1989. Oleh itu, beliau tidak pernah disabitkan oleh mahkamah Filipina. Tetapi, kerajaan Filipina memfailkan tuntutan sivil di mahkamah untuk mendapatkan semula aset haram keluarga Ferdinand Marcos. Yang kedua, penghakiman aset haram. Pada tahun 2003, Mahkamah Agung Filipina merampas 658 juta daripada Ferdinand Marcos di Bank Switzerland dan memindahkannya ke Dana Pembahasan Hak Asasi Manusia Kerajaan Filipina untuk membantu mangsa-mangsa semasa pemerintahan Ferdinand Marcos. Pada tahun 2014, Mahkamah Anti-Rasuah Filipina memerintah untuk memulangkan beberapa aset hak tanah dan syarikat yang dikawal oleh Ferdinand Marcos dan sekutunya kepada negara. Yang ketiga, Imelda Marcos, yaitu isteri Ferdinand Marcos. Pada tahun 2018, Imelda Marcos disabitkan dengan 7 pertuduhan rasuah, tetapi masih belum menjalani hukuman disebabkan lain. Yang terakhir, jumlah wang dan aset yang telah dipulangkan setakat ini. Lebih daripada 3.6 bilion aset haram telah berjaya dipulihkan, tetapi usaha mengejar masih diteruskan.
Sekarang saya akan membentangkan pengaruh kes rasuah Ferdinand Marcos terhadap pelbagai pihak. Pertama sekali, rakyat Filipina menjadi mangsa utama akibat kekayaan negara yang disalahguna, kemiskinan dan ketidaksamarataan semakin meningkat. Banyak sumber penting seperti pendidikan, kesihatan dan infrastruktur diabaikan. Selain itu, kepercayaan rakyat terhadap kerajaan juga terjejas teruk. Mereka hilang harapan terhadap institusi politik dan para pemimpin. Akhirnya, rakyat bangkit melalui satu gerakan besar dikenali sebagai People Power Revolution pada tahun 1986 yang berjaya menggulingkan Ferdinand Marcos secara aman. Seterusnya, sistem politik dan institusi kerajaan turut terjejas apabila Marcos mengisytiharkan Undang-Undang Tentera pada tahun 1972. Sistem demokrasi menjadi lemah, hak asasi manusia ditekan, dan suara rakyat disekat. Lebih mengimbangkan, kuasa eksekutif disalahgunakan. Institusi penting seperti mahkamah, tentera dan media digunakan untuk mempertahankan kedudukan Marcos. Kes ini juga menunjukkan kelemahan institusi anti rasuah pada masa itu, yang gagal memantau penyalahgunaan kuasa, sekaligus menunjukkan perlunya pembaharuan sistem. Kesannya turut dirasai di peringkat antarabangsa. Imej Filipina tercemar dan dilihat sebagai negara membangun yang gagal mengawal rasuah. Negara-negara luar memberi tekanan, antaranya melalui sekatan dan pengurangan bantuan antarabangsa. Malah, kes ini membawa kepada usaha besar-besaran untuk mengesan dan memulangkan aset haram Marcos dan keluarganya dari luar negara, menjadikannya satu kes rujukan di peringkat global. Daripada kes ini, kita dapat ambil beberapa pengajaran penting. Pertama, pentingnya ketelusan dan accountability. Setiap pemimpin perlu bertanggungjawab kepada rakyat. Tanpa ketelusan dalam urus tadbir kewangan negara, rasuah mudah berlaku dan rakyat yang akan menanggung akibatnya. Kedua, kuasa rakyat dalam membanteras rasuah. Kes ini membuktikan bahawa kuasa rakyat amat kuat. Melalui solidariti dan tindakan bersama, rakyat Filipina berjaya menamatkan pemerintahan yang korup tanpa pertumpahan darah. Ketiga, keperluan sistem semak dan imbang. Sebuah negara mesti ada sistem yang mampu mengimbangi kuasa eksekutif seperti badan kehakiman yang bebas, media yang bebas, serta institusi anti rasuah yang berkesan. Keempat, bahaya pemusatan kuasa yang berlebihan. Kita belajar bahawa kuasa yang terlalu besar dalam tangan seorang pemimpin amat berbahaya. Tanpa kawalan, kuasa itu boleh disalahguna untuk kepentingan peribadi dan merosakkan negara. Kesimpulannya, kes rasuah Ferdinand Marcos menunjukkan bagaimana penyalahgunaan kuasa dan kekayaan yang melampau oleh pemimpin boleh membawa kepada keterutunan sebuah pemerintahan. Pemerintahannya yang authoritarian disokong oleh amalan rasa berskala besar telah menyebabkan penderitaan rakyat dan menjejaskan imej negara di mata dunia. Walaupun revolusi rakyat berjaya menumbangkan rejimnya, warisan politik Marcos masih menjadi isu kontroversi di Filipina hingga ke hari ini. Kisah ini menjadi peringatan penting tentang perlunya ketulusan, accountability, dan kesadaran rakyat dalam memastikan pemimpin tidak menyalahgunakan amalan yang diberikan.
Ini saja daripada grup kami. Sekian terima kasih.